أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في بيان شروط صحة الجمعة itu ini satu fasal menyatakan segala syarat sah bagi Jumaat. Ketahuilah olehmu bahawasanya Jumaat itu bersekutu segala syaratnya, mana sama syarat dia dengan segala syarat sembahyang yang lain. Dari segi syarat sama. Dan berbeza ia daripada segala syarat sembahyang lain itu dengan 6 syarat ni beza, lain sama. Syarat pertama yang beza dia apa? Ialah waktu zuhur. Maka jikalau keluar sembahyang Jumaat itu daripada waktu zuhur, sekadar salam imam sekalipun nasai luput sembahyang Jumaat itu, maka wajib disempurnakan akan zuhur, ialah 4 rakaat. Mari tengah sembahyang Jumaat, tiba-tiba keluar waktu zuhur, wambang asar. Ya. Jika sekadar salam imam, walau sikit lagi nak salam imam je tu, tinggal orang pumbang asar, nas saya luput sembahyang Jumaat, maka wajib disempurna, kena bangun lagi tambah 2 rakaat ni. Ya, jadi sembahyang zuhur, niat tak payah ubah, terus jalan dia. Ya. Ni ada kata niat lain buat lain, ni masalah. Niat lain, niat Jumaat buat zuhur. Ya. Ini dah antara ni. Yang kedua syarat kedua, tempat mendirikan Jumaat itu dalam negeri. Sembahyang lain tak apa nak sembahyang Jumaat. Mana boleh buat. Dia mesti dalam kawasan perumahan negeri. Negeri di mana kampung atau dusun yang ada baginya rumah, maka tidak sah mendirikan Jumaat itu di tengah padang. Dibuatnya masjid tengah-tengah padang. Keliling tu rumah orang tak ada. Cacat masjid. Satu dalam hutan. Kan? Besar masjid dalam hutan ni. Buat Jumaat ramai-ramai datang itu tak boleh. Dia mesti dalam binaan, ya. Dalam kampung, dalam binaan, keliling tu rumah orang. Ada persembahyang lain tak apa. Atau perbezaan dia di sini. Man tidak boleh dirikan Jumaat dalam kawasan tidak ada penghuni yang jadi, ya. Syarat ketiga, hendaklah berhimpun 40 orang laki-laki yang berakal lagi balik. Perempuan tak masuk. Kemudian pula mestilah dikira hari Jumaat ni berakal. Jangan gila dia buat lah. Lagi pula balik sampai umur. Yang merdeka. Kemudian yang mustautin. Banyak syarat ni. Sembahyang lain tak apa. Sembahyang nak sah Jumaat, sembahyang siapa pun tak apa. Asyik mesti maknanya laki-laki hari Jumaat. Balik, merdeka, nak keluar hamba. Kemudian mustautin, mesti anak watan. Ya? Kalau dia mukim saja, dia tak kira Jumaat. Dia baru mukim. Dia duduk situ, dia belajar. Kan? Dan pelajar-pelajar ni pergi sembahyang Jumaat. Dia tak kira ahli Jumaat. Tapi dia wajib sembahyang Jumaat. Sebab dia dengar azan. Bila dengar azan, dia wajib sembahyang Jumaat. Tapi dia sendiri tidak dikira 40 sebagai ahli Jumaat. Sekira-kira tiada ia berpindah daripada tempat itu pada waktu panas dan pada waktu sejuk. Ini taswir gambaran berkata, dia mustautin. Maknanya dia berwatan, berkampung di situ sampai mati. Dia niat dia hidup mati situ. Dia musim panas pun tak keluar, musim sejuk pun tak keluar. Melainkan kerana berdagang atau dia berniaga lain lah. Atau kerana ziarah atau kerana bermain juga. Atau pada urusan-urusan lain maknanya. Yang mana urusan itu tidak membatalkan maknanya kasat dia untuk hidup kemati di kampung tu atau tempat tu. Syarat yang keempat, hendaklah berjamaah. Syarat lain tak apa. Sembahyang nak sah, tak jemaah pun sah. Maka jika sembahyang orang yang 40 itu padahal bercerai-cerai. Dalam masjid 40 orang, tapi masing-masing niat masing-masing. Hukum dia tak sah. Nah, saya tidak sah Jumaat mereka itu. Tapi orang yang masbuk, apabila dapat ia akan rakaat yang kedua, maka harus ia bercerai. Pada menyempurnakan rakaat yang kedua itu, kemudian daripada salam imamnya boleh. Tapi sembahyang Jumaat ni syarat dia serakaat dia dapat. Serakaat dia dapat, maka jawab dia boleh dapatlah di Jumaat. Sama ada di dahulu, dia datang sama-sama dengan imam 2 rakaat, imam takbir, masuk rakaat kedua dia cerai.
Dia cegah, dia semayang dulu, dia balik. Mungkin perut dia mula sakit ke apa kan. Maka semayang dia ni mu'allaq. Dia tergantung ni kan. Tergantung lagi. Maknanya sah dia ni tunggu habis 40 orang kan baru sah semayang dia. Kalau sekiranya dia ngam-ngam 40 orang tempat tu, dia pun balik tinggal 39. Tiba-tiba orang dekat masjid tadi tak habis semayang. Seorang terbatal semayang, dia terkentut. Jawab dia batal kat rumah. Tu orang kata orang di masjid terkentut, orang di rumah batal semayang. Wah, masalah apa pula ni? Ni masalah ni. Sebab syarat dia 40 sampai salam semua sekali. Kebetulan tempat tu pula semayang, cukup-cukup dia 40 orang. Bila masuk rakaat pertama dah habis, seorang tadi dia mufarakah sebab ada syait, ada masalah dia lah. Dia pun cepat-cepat semayang, habis salam dia balik. Jadi tinggallah di masjid tu 39. Ni dalam keadaan maknanya bahaya. Jangan ada seorang batal kan habis dia kena beritahu balik, kena semayang balik. Kalau ramai tak apalah. Dalam masjid tu 500 orang, 1000 orang, batal 40 orang pun tak apa lagi. Yang lain tu ada lagi kan. Jadi satu di Negeri Sembilan tu tempat kawan sahabat saya ustaz. Teruk di kampung tu. Kadang semayang Jumaat pukul 3 ni kan. Pukul 3 lebih, kadang-kadang tak dapat Jumaat. Tunggu seorang datang, lenguh betul. Dia macam kampung Hacapral. Lepas jawatan kuasa masjid pergi nasihatkan dia orang, sekejap dia keluar ke sampang patah. Wah, macam Hacapral nanti. Ni nampak gitu. Wah, masjid tunjuk ke senapan patah, kurang hajau betul. Macam-macam teruk ni kuasa pendalaman kadang-kadang jadi macam tu lah. Dia tak ramai orang kan. Jadi mana syarat dia mesti 40 orang yang mustautin sampai salam dia. Tetapi orang yang masbuk apabila dapat ia akan rakaat yang kedua. Sebab Jumaat ni dapat serakaat di kidabat. Maka nak dapat rakaat pula mesti dapat rokok serta tumakninah. Dia datang rakaat kedua, imam tengah rokok, dia pun angkat takbir, dia rokok, dapat tumakninah. Dapat serakaat kan salam imam dia bangkit serakaat lagi dah dapat. Tapi kalau dia pun nak rokok, imam iktidal dia jawab dia rakaat kedua boleh tak dapat. Jawab dia sekarang dia kena tambah 4 rakaat lagi. Jadi zuhur. Maka harus dia bercerai pada menyempurnakan rakaat yang kedua. Kemudian daripada salam imamnya itu, Dan jika tiada dapat akan rakaat kedua tu, maka wajib disempurnakan zuhur, iaitulah 4 rakaat. Itu beza dengan sembahyang biasa, Kemudian syarat yang kelima, bahawa jangan ada Jumaat itu terdahulu daripada Jumaat yang lain. Jumaat dia jangan terdahulu Jumaat lain. Maknanya dalam satu kampung tidak dibenarkan buat Jumaat 2 tempat. Kecuali ada hajat. Sebab masjid tak boleh menampung. Masjid tu boleh 1000 orang. Orang dah pergi banyak taman pula naik. Dah dekat 1500 orang. Tak muat. Masjid nak ejar depan tak boleh, belakang tak boleh. Misalnya ni lah. Kalau berlaku masalah gitu. Maka dibenarkan buat 2 Jumaat. Dibenarkan buat 2 Jumaat. Dua-dua sah. Tapi masalah dia yang berlaku sini, dia tak benarkan buat 2 Jumaat. Sebab tak ada hajat apa. Masjid ni pada kosong, lagi banyak dia ubuh. Dia pergi buat satu masjid lain. Dia semayang 2 masjid, 1 qaryah. Di sini, siapa imam yang takbiratul ihram dia dahulu, sah. Yang tak, yang kendian tak pakai. Dia kena semayang zuhur. Itu masalah dia. Ada pun masalah yang diizin, maknanya sebab ada hajat, ramai sangat, dua-dua sah. Cuma sunat sahaja. Orang yang imam di takbiratul ihram, imam lewat, sunat saja dia i'adah makna zuhur. Itu saja masalah dia. Lain masalah tak boleh. Ini ada masalah lepas sembahyang Jumaat, saya tanya pasal sembahyang zuhur. Tak apa sedap lah. Wah, tak apa sedap. Sebab tu tengok mayan ni orang je tidak dia baca Fatihah dia orang ni. Mak rempit buat ni. Dia baca Fatihah betul ke tidak? Dia saya nak cermat saya qada tu tak ada dalam hukum. Tu haram berdosa hukum dia. Bermakna kalau dia orang tahu tempat tu dia tak apa sedap, makmum tak ramai dan 50 orang dia. Yang sembahyang tengok budak-budak ni ke tidak, ni baca Fatihah, wajib jawatan kuasa masjid selesaikan masalah. Yang 40 orang, kau ada berapa? 10 orang jawatan kuasa kan? Pegang 4-5 orang seorang. Ajar di rukun sembahyang. Kau banyak 6 rukun qauli.
takbiratul ihram betulkan, Fatihah dia betulkan, tahiyat akhir dia, selawat salam tu kau ingat no? Minggu selesailah kan. Ni tak selesai ke benda tu dia kata ihtiyat cermat. Lepas tu buat zuhur balik. Itu tak ada nas, tak ada kaedah tu. Cuma sunat tadi yang boleh tadi syarat luluskan bila masalah terlampau ramai dan diluluskan untuk buat 2 masjid. Cuma di situ bagi imam yang takbiratul ihram dia terlewat, ya, boleh sunat dibuat maknanya zuhur sebab meraihkan pendapat yang mengatakan tak boleh berbilang Jumaat sama sekali. Ada pendapat syadid sikit, pendapat dia keras. Tak boleh, sempit, tak boleh ke? Satu je dia. Wah, ada pendapat macam tu. Jadi kita raikan pendapat itu. Itu saja, ya. Bahawa jangan dari Jumaat terdahulu Jumaat yang lain atau disertakan dengan satu negeri itu. Maka jikalau kesukaran berhimpun pada satu masjid, maka harus berbilang masjid, boleh bilang yang lain. Harus, mana berbilang Jumaat 2, 3, sekira-kira hajat lah. Kalau banyak nak 3, 4, 5 ikut andai lah. Dan syarat yang ke-6, 2 khutbah. Ini tak ada sembahyang lain. Dan rukun khutbah itu 5 perkara. Pertama, mengucap Alhamdulillah, sekurang-kurang dia Alhamdulillah. Yang kedua, mengucap selawat atas Rasulullah SAW. Dan sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kurang. Yang ketiga, wasiat. Dan memadak ia bahawa sini dikatakan atiullah. Perbuat ilmu taat akan Allah Ta'ala, atau ittaqullah, takut oleh kamu akan Allah. Ya, dan adalah yang 3 itu rukun yang daripada kedua-dua khutbah. Dalam dua-dua khutbah ni rukun kena ada. Puji, Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad, ittaqullah. Kan? Ini untuk Khatib satu hari dia punya kertas khutbah tinggal kat rumah. Agak rumah dia jauh. Oh, payah nak balik. Tu buat zuhur je lah ada. Padahal buat ni kau banyak now rukun kan. Bangun dia, ucap Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ittaqullah, dah duduk. Bangun lagi, baca tu, baca doa, kan? Baca ayat doa, dah lah, tak sampai 5 minit. Dia pernah berlaku di Rusila, tunggu jadi, kan? Masjid di luar, orang beribu. Tengah-tengah nak khutbah, blackout, gelap habis, api padam. Dia kalau selama banyak berdiri khutbah pun tak dengar. Dia potong kad ni je. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad. Dia je dah, kejap dia semayang. Tunggu punya bijak, sekejap dia potong. Ya? Tak berapa minit dah selesai. Ambil rukun ni lah. Kan? Tak banyak sangat. Itu 3 ni kena ada dalam dua-dua rukun. Dua-dua khutbah kena ada. Puji, selawat, puji Allah Ta'ala, selawat, dan wa'iz, ditakwa. Yang keempat, membaca ayat Quran. Ia terukun salah satu daripada 2 khutbah dengan tiada tertentu, tetapi sunat pada khutbah pertama. Baca ayat Quran, satu ayat Quran. Ayat apa pun dibacalah. Sama ada khutbah pertama boleh, kedua boleh. Dua-dua boleh. Mana afdal? Afdal tak yang pertama. Di khutbah pertama, Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, atiullah, ya, wal asri innal insana lafi khusr. Baca surah As. Dah, duduk. Kan? Mohon kedua kan baca gitu. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad, atiullah. Kemudian baca doa rahimakumullah. Dah, amat. Waringkan nak khutbah hari ni kan. Kan? Boleh? Tak ada apa. Ini tak buat sembahyang Jumaat. Buat sembahyang Zuhur apa? Kertas tinggal. Punyalah macam-macam tuan-tuan. Itu bahaya bila tak berilmunya salah. Kan? Ilmu penting. Kita tahu orang cerita buat khutbah pendek dah lah. Kan? Tak sampai 5 minit. Yang kelima dia apa? Membaca doa bagi orang mukmin dan mukminat. Dan pada khutbah, iaitulah pada khutbah yang kedua. Doa ni tak khutbah yang kedua. Sekurang-kurang dia kata apa? Rahimakumullah. Ya, mudah-mudahan merahmatlah akan sekalian kamu oleh Allah Ta'ala. Dah, tu doa kan. Habis. Ada benda tidak ada dalam sembahyang lain. Ya. Yang lain syarat dia sama. Kecuali maknanya 6 syarat ni. Ini yang kelima dia. Kemudian khutbah dia, syarat 2 khutbah itu 9 perkara. Ya, masuk dalam syarat khutbah dia apa? Pertama, berdiri bagi yang kuasa. Kalau tak kuasa tak boleh duduk. Yang kedua, hendaklah 2 khutbah itu dengan lafaz Arab. Makna dia punya rukun tu kena bahasa Arab. Maka tidak sah khutbah dengan lafaz yang lain daripada bahasa Arab. Dan jika orang yang sembahyang itu sekalian bukan orang Arab pun tak ada. Semua Melayu, Dayak, Sakai ni kan.
Dia semayang, tak apa baca Arab, baca je lah. Khutbah mana? Tu rukun tadi tu. Yang lain, tak apalah. Dia macam khutbah biasa, dia baca rukun, dia baca Arab kan. Yang lain baca Melayu selama tu, tak apalah. Yang kedua, hendaklah dua khutbah. Mana tadi? Dan ketiga, hendaklah jatuh khutbah dalam waktu zuhur. Jangan dibantai waktu luar ataupun dah terlajak. Sebelum zuhur dia baca khutbah tu. Ataupun dah habis dah masuk asar baru nak semayang, tak payah. Tak sah. Yang keempat. Yang kelima, hendaklah didengar oleh orang yang 40 yang jadi dengan dia jemaat. Mana orang mustautin 40 kena ada. Jangan tak ada. Kalau yang lain tak apa. Ya. 40 tu dia jemaat mesti dengar khutbah. Rukun khutbah banyak sangat tu. Keempat dah mana tadi? Dah duduk situ. Naklah dengar situ. Yang tadi duduk antara dua khutbah sekira-kira sekadar tumakninah. Itu yang keempat sekadar tumakninah. Ada setengah kitab macam Kifayatul Akhyar disyaratkan tumakninah sekali. Duduk serta tumakninah. Mana diam. Kelima, naklah didengar oleh 40 orang yang jadi dengan dia jemaat. Al-Mustatin. Yang keenam, mualah, yang berturut-turut antara dua khutbah, dan mualah antara khutbah dengan sembahyang. Jangan penceraian lama. Kalau antara tu dengar tu setengah kata boleh lulus dulu rakaat habis. Mana kena khutbah balik. Yang ketujuh, suci daripada hadas kecil dan besar. Khatib yang baca tu kena suci. Yang kedelapan, suci daripada najis. Jangan ada pada kain dia, pada badan dan pada tempat. Kalau masalah pada itu biasa pada apa? Tongkat. Dia baca khutbah, wah, semangat berapi-api. Lepas tongkat tengok, cicak ada atas tu. Jawab dia tak sah khutbah dia. Dia menanggung najis. Dia pakai barnis pada dia. Setengah orang pakai alkohol. Alkohol setengah kata najis, elok tak payah lah. Alkohol ni ada khilaf ulama. Kalau dalam Wabah Zuhaili dia kata tak najis. Jadi orang ihtimalkan sebab tanya rodak kerja Petronas. Dia ada jenis macam alkohol tu kan, jenis tu, dia jenis dalam, dia ambil bawah daripada bawah bumi. Mungkin yang tu tak najis. Yang lain biasa dia buat daripada bakaran benda najis, dia buat benda tu. Jadi ada dua pendapat lah. Yang elok ni tak payah pakai kan. Pakai tongkat tu busi kan, biar dia asli, tak ada bubur apa-apa lah. Bubur kan ada najis payah lah. Yang kedelapan, suci daripada najis pada pakaiannya. Jangan di tengah khutbah barang dia ada najis ke, ada badan dia atau pakaian, dan pada tempat dia, tempat duduk ke dan sebagainya. Dan yang kesembilan, menutup aurah, kena tutup aurat. Habis. Kemudian syahdan. Syarat-syarat wajib Jumaat itu 5 perkara pula. Di syarat sah, ni syarat wajib. Bila ada syarat ni wajib Jumaat. Yang tadi syarat sah, kalau ada syarat tu sembahyang sah. Kalau tak ada syarat tu sembahyang tak sah. Ini syarat wajib. Ya. Mana ada syarat ni dia menjadi wajib mengerjakan Jumaat. Tak ada, tak wajib. Yang pertama, mukallaf. Apa makna mukallaf? Allazi kulifah. Mana orang yang telah ditaklifkan syarat. Yang ni akil balik satu. Dan tiada wajib sembahyang Jumaat atas kanak-kanak dan orang gila. Ya. Cuma makna kita suruh dia, kita nak latih itu bab lain. Ya. Pada 7 tahun wajib ibu bapa suruh sembahyang. 10 tahun dia rotanakan dia. Itu bapa punya kewajipan. Ada budak tu sendiri dia belum menanggung lagi. Yang kedua, merdeka, nak keluar hamba. Maka tiada wajib sembahyang Jumaat atas hamba orang. Sebab dia terikat dengan tuan dia. Tuan dia kata, pergi sembahyang, kena pergilah. Kalau tidak, tak wajib terikat. Syarak letak hukum tu. Yang ketiga, laki-laki. Maka tiada wajib sembahyang atas perempuan dan khunsa. Khunsa muskil, tak wajib. Ya. Wajib laki-laki. Dia kalau singgah sembahyang, macam-macam sah sembahyang dia, tak payah zuhur. Kan? Asal-asal masjid, dia letak perempuan ada ruang. Dia jarang lah. Yang keempat, mukim. Ni syarat dia apa ni? Mukim. Syarat ialah untuk apa ni? Wajib. Bermakna kalau dia bermukim aja, jawab dia wajib kena dirikan Jumaat.
Ada masalah kira tidak, itu bab lain. Itu mesti mustautin. Orang mustautin dia wajib dan dia dikira Jumaat. Kalau orang mukim, duduk tempat tu. Maka jawab dia kena wajib Jumaat. Walaupun dia tak kira hari Jumaat, dia nak buat pindah balik ke, dia duduk sebulan ke misalnya. Tapi dia wajib. Kalau tiada mustautin sekalipun, atau yang mukim di dalam dusun yang kedengaran dengannya. Dia duduk dalam dusun, kampung. Tapi kampung sebelah tu azan, dia dengar. Dia kena pergi. Dia dengar daripada azan, orang yang dalam negeri. Kalau tempat dia sunyi satu benda pun tak dengar, tu lain. Dengan cepat. Dan didirikan di tepi negeri misalnya. Dia suara tak dengar. Dan suara pun keras, mana dengar lah. Dan waktu pun sunyi. Ketika tenang tu nampak terang. Sunyi pada hingar-bingar, kita dengar suara azan. Kan? Maka wajib dia kena pergi. Kerana sabda Rasulullah SAW, al-jum'atu ala man sami'an nida. Al-jum'atu, mana wajib Jumaat ni? Ya, atas orang yang mendengar azan. Ya, ala man sami'an nida, atau orang yang mendengar azan. Jadi bila dengar azan dia kena pergilah. Kemudian maka tiada wajib sembahyang Jumaat atas orang musafir, tapi sunat bagi orang musafir dan hamba orang dan kanak-kanak sembahyang Jumaat. Ketika dia musafir kan, sebab musafir sebelum daripada terbit fajar, belum masuk subuh. Kalau dia musafir lepas daripada subuh, dia kena yakin tengah sembahyang, tengah jalan ada Jumaat. Kalau tengah jalan dia kata tak ada tempat Jumaat, highway ke misalnya tak jumpa masjid, haram dia musafir lagi tu. Kalau dia musafir sebelum subuh. Kalau sebelum subuh dia musafir, dia melaksanakan hari sempadan wajib. Jadi tengah sembahyang, tengah jalan lagi tu. Kalau ada azan pun apa nak sembahyang Jumaat, maka bagi dia dimaafkan. Tak buat pun tak apa. Tapi afdal bagi dia sembahyang sekali lah. Yang kelima, sah lagi ketiadaan baginya uzur. Ya. Diharuskan meninggalkan sembahyang Jumaat. Kelima, sah lagi ketiadaan baginya uzur yang diharuskan. Mana dia tak ada uzur untuk meninggalkan Jumaat, maka wajib dengan pergi. Dan diharuskan meninggalkan sembahyang Jumaat dan berjamaah. Jumaat pun harus tinggal, Jumaat baru tinggal. Syarat bagi kelulusan. Ya, dia ada dua bagi. Pertama, am, kedua, khas. Maka uzur am itulah 7 perkara. Pertama, hujan. Sebab apa am? Semua orang kena ni. Bukan seorang. Bila hujan tu kampung. Ya, hujan mana? Sekira-kira membasah ia akan kain. Sama ada malam atau siang. Kalau dia pergi ni kan payung tak ada, memang lokus. Hujan selebat-lebat ni. Ya, ni masalah dulu biasalah. Sekarang apa? Kereta ada, hilang hujan. Masuk kereta nak saja, tak ada apa. Ni dulu punya cerita. Sebab dia mereka pun pakai daun keladi punya payung. Kan? Daun pisang. Hujan pakai daun pisang. Dia selesai hujan lebat, tiba kat masjid dah habis lokus. Ketika itu syarat uzurkan dia. Kalau dia nak pergi juga tak ada hal. Tapi syarat dah bagi kelonggaran. Kedua, angin sangat sejuk pada malam hari. Biasa kau negeri tempat sana lah. Macam di tengah Syria pun kan. Kita pergi Syria dengan arwah Ustaz Kau Syifain. Dia pakai selaki Ustaz Kau jeling. Pakai dia kata. Salam pakai. Yang bahaya ni. Ya, ini sejuk boleh buat mati. Masuk tulang sejuk betul. Ya. Jadi maknanya angin kuat sejuk sangat. Boleh menyebabkan mudarat contohnya lah. Uzur. Ketiga, sangat lumpur sama ada siang atau malam. Ya, kalau dia berjalan. Ya, zaman kita tak terbayang. Orang dulu paling baik jalan pun tanda merah. Kan, jalan kampung kadang-kadang lecah lah macam-macam. Hujan lebat tu dia nak berjalan. Ketika tu diuzurkan. Kalau mungkin tak berlaku ni. Keempat, angin yang sangat keras, kencang sama ada siang atau malam. Ya. Kalau tak betul-betul dia berjalan nak terangkat rasanya. Ribut macam-macam kan. Yang kelima, sangat panas pada waktu zuhur. Ya. Panas tak boleh tahan, panas tau. 40 darjah lebih kan. Pun dimaafkan. Kalau dia pergi tak apa. Keenam, sangat sejuk. Ini sejuk pula now. Dalam sama ada malam atau siang. Maka semua ni uzur. Ketujuh, gempa yang sangat. Ya. Mana berlaku gempa bumi ke apa gitulah. Benda yang jadi penghalang, maka syarat bagi keuzuran dia boleh tinggalkan hari Jumaat itu.
Ada pun uzur yang khas bagi seorang, bukan orang lain, ada 11. Pertama, sangat mengantuk. Oh, lepas juga. Dia kau pergi jalan ke mana Suk Parit ni kan. Mengantuk sangat ni. Tu ya. Orang nak bawa pun tak ada. Dia kau bawa kereta memang hentam tiang dia awak ni kan. Jalan dah luka mata. Berapa 3 hari tak tidur. Wah. Habis. Yang kedua, sangat sakit yang masyakar, demam teruk sangat jalan ni. Masyakar dia nak hadir pada sembahyang Jumaat dan Jumaat. Dua-dua tu uzur. Yang ketiganya memeliharakan orang yang sakit. Dia ada bapa dia sakit kuat misalnya. Kan? Mak dia ke atau sebagainya. Jika tiada orang memeliharakan dia, tak ada seorang nak uruskan dia. Kan jadi hal pula. Ataupun menjinakkan akan kerabat yang sakit. Ya, saudara dia ke atau mak bapak dia ke, kalau dia tak ada kan orang tu rasa lain ni kan. Maka atau menunggu kerabatnya yang hampir mati. Dan nazak kan. Boleh. Dia kalau ada memeliharakan dia sekalipun. Walaupun lain tapi dia orang dah nazakkan, dia nak tunggu. Ketiga tu uzur sembahyang Jumaat. Kalau kata kau ni tak kisah Jumaat. Orang dah nazak dah dia kata. Orang nazak untuk lagi kan. Kau buka lagi kitab, kau tak belajar tu. Wah. Tengok dalam kitab ada tu. Yang keempat, takut akan binasa dirinya atau kemaluannya, mana muruah dia atau hartanya. Kalau dia pergi tadi, mungkin tak terjamin benda ni. Ya, atau dirampau orang ke, ataupun ada orang nak menyakiti dia dan sebagainya. Ya. Ada tuan hutang dah janji nak bayar Jumaat, tiba-tiba duit dia kena curi. Sekarang ni kan jenis orang ni pula kepala angin, kan dia melaut, dia bersorak dengan orang ramai kan jadi hal pula kan. Keenam, takut ditunggu oleh orang yang menghutang. Sini ada. Tuan hutang tunggu kan. Wah, siap cekap pinggang tu. Mana tak sampai. Dia dah janji pula lepas sembahyang Jumaat saya bayar tu. Tiba-tiba rumah dia malam kena samun, kena rompak apa semua. Padahal ia apa-apa, tiada baginya pembayar akan hutang atau takut dibawa kepada habas, mana takut kena penjara misalnya. Kan? Hutang banyak now. Atau semua uzur. Yang keenam, takut dituntut oleh waris orang yang dibunuh. Jadi bunuh orang, rupa waris tunggu. Atau takut dibalas oleh orang yang dilukai. Atau takut dihad dihukum oleh orang yang dituduh berzina atau liwat, jika tiada diharapkan maaf akan dia oleh orang yang menuntut akan dia itu. Yang ketujuh, sangat hendak kencing. Itu juga tak tahan now. Kan dia pergi masjid terburai. Atau sangat hendak berak. Nak buang yang kecil atau yang besar lah. Bahasa halus dia pakai. Atau sangat kembung perut. Kembung perut juga. Kerana makruh sembahyang serta demikian itu. Tadafuk hadas ni. Tolak tak tahan. Merupu ada perut. Ketiga itu diuzurkan. Banyak uzur ni. Yang kedapan, sangat lapar. Lapar sangat ni. 3 hari tak makan. Sangat dahaga, padahal ada makanan dan minuman itu hadir, orang bawa dan nafsu yang sangat ingin pun boleh juga tu, diuzurkan. Itu yang ke-8. Yang ke-9, tiada dapat ia akan pakaian yang layak baginya sekira-kira jika ada keluar dengan tiada pakaian dan saya hilang maruah ni. Berenging kau kata apa kerja ni, dah gila ni. Dan jika ada dapat pakaian akan yang menutup aurat sekalipun. Untuk aurat dah, tapi pakai singlet gantung ni dan ni orang tengok apa kena dia ni kan. Jatuh maruah ni. Jadi itu pun disyarat luluskan. Ke-10, takut ia akan ketinggalan daripada kawan yang sama-sama ia nak musafir. Ya, itu pun kalau dia pergi ni kan jawab dia kan masa dekat ni memang kena tinggal kan. Dia pula di luar negara tu misalnya. Kalau keluar ni kan jawab dia apa, tiket apa hilang apa semua, jadi ada masalah tu dimaafkan. Habis. Dan akhir yang ke-11, sebab memakan ia akan satu yang membusukkan mulutnya pula. Dia makan keledah 5-6 biji kan. Dia buka di mulut, wah bau kan. Buka mulut, wah bau. Orang semua tutup mulutnya. Anak pernah kena sekali duduk kan. Main subuh. Tadi orang tua ni atuk ni agak dihisap pokok apa tu? Pokok daun. Wah, subuh hari tak pokok daun. Gigi tak gosok. Dia punya bau pening kepala. Itu duduk sebelah dia nak baca betul ni. Sebab tu kena tekap mulutnya dah. Kalau sampai tahap itu diuzurkan. Dengan sebab itu orang terganggu. Nabi kata jangan datang hadir Jumaat ke masjid kami orang yang memakan bawang mentah. Nabi. Ya.
Kalau bawang mentah tu dah berbau Nabi tegar, kalau petai lagi keras. Keledas, keledas lagi keras kan. So tu je. Dia punya bau terangkat. Kalau depan makan dia buang air dalam tandas tu, kita masuk pening. Dia punya bau juga kuat. Ketika itu syarat uzurkan dia. Sebab bau mulut dia. Ataupun memang jenis mulut dia berbau. Ada sental makan apa pun, memang jenis dia ada juga penyakit. Bau mulut kita cakap. Kadang-kadang kita cakap benda, kita pun susah, takut dia kecil hati lah kan. Temenan ni balik. Membusukkan akan mulutnya, padahal tiada hilang busuknya dengan bersugi. Puas sentalah ubat gigi tak jalan juga atau lainnya. Seperti imam makan bawang merah, akan dia makan bawang merah atau bawang putih atau sebagainya lah. Bawang bagi kita ni slow lagi. Kalau patai kekah, kalau dah lagi kekah. Makna walhasil, jangan ada perkara yang mengganggu orang sembahyang. Jadi oleh kerana ada bau tu, syarat luluskan dia. Tak pergi pun tak berdosa. Wallahu a'lam. Afasus sadi fi bayani salatin nawafil wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Fa inna khaira kullahu bi alhamdulillah. Alhamdulillah.